Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, untuk subjek matematik tingkatan 1, bab 5, tajuk ungkapan algebra. Okey, untuk video yang kedua ini, cikgu akan terangkan 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Cikgu akan sambung untuk standard pembelajaran 5.1.3 dan juga 5.1.4. Okey, yang pertamanya kita nak mengenal pasti sebutan suatu ungkapan dan pekali suatu sebutan. Kemudian yang keduanya, murid mesti dapat mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey. Baik, pada pelajaran yang lepas, cikgu ada terangkan tentang ungkapan algebra. Ungkapan algebra mesti ingat ada 3 syarat. Yang pertama iaitu mesti ada pemboleh ubah ataupun huruf. Yang kemudian yang kedua mesti ada operasi sama ada tambah, tolak, darab, bahagi. Kemudian yang ketiga dia mesti ada nombor. Ini nombor di sini contoh negatif 7. Yang ini kita dah belajar tentang ungkapan algebra. Jadi dalam subtopik yang seterusnya ini, cikgu akan terangkan apa dia sebutan algebra dalam suatu ungkapan algebra. Kita dah tahu ungkapan algebra. Ini contoh cikgu berikan ungkapan algebra 4x tambah 8y tolak 7. Di sini kita ada pemboleh ubah x dan y. Kemudian kita ada operasi tambah tolak. Dan nombor di sini yang terlibat 4, 8, negatif 7. Okey. Jadi dalam ungkapan algebra ni kita nak kenal pasti di manakah yang dikatakan dengan sebutan dalam ungkapan algebra. Apa maksud sebutan dalam ungkapan algebra? Dia adalah bahagian-bahagian yang dipisahkan oleh tanda tambah ataupun tolak dalam suatu ungkapan algebra. Contoh soalan, diberi ungkapan algebra sebegini 4x tambah 8y tolak 7. Baik, untuk tentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra ini, untuk kita elakkan, untuk kita lebih kenal mana ungkapan algebra di sini, kita boleh buatkan kotak-kotak begini. Bilangan sebutan. Kita lihat ada berapa bilangan sebutan di sini? 1, 2, 3. Jadi di sini bilangan sebutan ada 3 sebutan. Jadi kita nyatakan kalau soalan dia tanya bilangan sebutan, di sini ada 3 sebutan. Okey, seterusnya sebutan algebra. Apa sebutan algebra yang terdapat dalam ungkapan algebra ni? Iaitu 4x, 8y dan juga 7. Perlu tak kita buat tanda operasi itu? Tak perlu. Operasi tambah tolak ni kita abaikan. Kita hanya ambil saja nombor dan pemboleh ubah yang ada dalam ungkapan algebra ini. Seperti inilah 4x, 8y dan 7. Tanda tambah tolak ni, operasi tambah tolak ni kita abaikan sahaja. Okey? Boleh? Baik, kita tengok seterusnya. Tadi cikgu dah terangkan tentang sebutan dalam ungkapan algebra. Sekarang cikgu nak terangkan tentang pekali. Bagaimana kita nak kenal pasti pekali dalam setiap sebutan. Yang ni sebutan yang cikgu dah senaraikan, sebutan algebra. Baik, sekarang dia suruh cari pekali bagi xy. Katakan sebutannya 7xyz. Pekali bagi xy. Jadi kita tinggalkan xy pada 7xyz ni. Jadi pekali bagi xy adalah 7z. Apa yang dimasukkan pekali di sini? Kalau kita perhatikan contoh tadi, sebutan dia 7x, y, z. Bermaksud kat sini, dia sebenarnya pecahan daripada 7 darab x darab y darab z. Jadi kat sini kalau kita gandingkan x, y, pekali dalam bahasa Melayu, kata lama lain dia ialah darab lah. Kali, darab, sama maksud kan? Katakan dia kata pekali bagi x, y. Maksudnya kalau sini kita darab kan? Pekali atau darab. X darab y kita dapat xy. Kita gandingkan x dengan y, x darab y. Darab
7 dan Z ni kita gandingkan 7Z. Okey. Jadi kat sini dia kata perkali bagi XY. Maksudnya perkali bagi XY ini adalah 7Z ini. Sebab itulah kita letak sini 7Z. Ini maksud dia. Ini maksudnya darab ataupun kali. Okey, dia tak sebut pendarab. Dia sebut perkali ataupun kali. Darab atau kali. Dalam bahasa Melayunya kan, kita boleh guna perkataan darab ataupun kali. Perkali bagi XY adalah 7Z ataupun pendarab bagi XY adalah 7Z. Okay, kita gandingkan dia, yang selain daripada XY tu kita catatkan dia sebagai perkali bagi XY. Okay, contoh soalan 2. Sifar perpuluhan 5AXYZ. Okey, dia kata cari perkali bagi XY untuk sebutan ini. Baik, XY sini dah ada. Jadi cikgu merahkan XY ni di sini. Maksudnya kamu jangan tulis lagi lah XY. Hanya catatkan nombor yang tinggal. Sifar perpuluhan 5AZ. Itu saja. Kita gabungkan semua sebab operasi darab. Darab. Ini darab sifar perpuluhan 5 darab A darab Z. Jadi sifar perpuluhan 5 AZ. Okey, yang ini pula. Okey, 3/4 ABXY. Sebutan dia, jadi tinggalkan XY saja. Jadi perkali bagi XY 3/4 AB. Senang kan? Yang penting kamu keluarkan tanda perkali yang diberi soalan tu. XY jadi negatif 5M. Ini adalah perkali bagi XY. Akan dapat negatif 5MXY. Maksudnya kat sini, kalau 7Z darabkan dengan XY, kita akan dapat 7XYZ. Begitu. Baik, kalau yang ni pula, sama juga, perkali bagi 7XZ. Okey, dia beri 7XYZ. Okey, kita potong ataupun nak potong pun boleh. Kita potongkan 7XZ kan. 7 kita potong. X kita potong. Z pun kita potong. Jadi tinggallah Y saja. Apa perkali bagi YXZ? Iaitu Y. Kalau yang ni, perkali bagi MY. Sebutan negatif 5MXY. Jadi kita potongkan M, kita potongkan Y. Jadi perkali dia adalah 5 negatif 5X. Mudah kan? Senang saja. Okey? Baik. Baik, tadi kita dah lihat sebutan bagi ungkapan algebra. Kemudian daripada sebutan tu kita dah belajar tentang perkali dalam satu sebutan algebra. Yang ini cikgu nak tunjukkan satu lagi perkara, iaitu berkaitan dengan pemalar. Okey, kita tengok dulu contoh ungkapan algebra yang sama. 4x tambah 8y tolak 7. Okey, dalam ungkapan algebra ni kita boleh kenal pasti sebutan dia 4x, 8y ataupun 7 di sini. Tak perlu ada tanda negatif di sini. Okey, 4x, 8y, 7. Okey, pemboleh ubahnya adalah 4x. Okey, pemboleh ubah, Pemboleh ubah, kita tengok. Okey, pemboleh ubah adalah huruf. Apa huruf daripada 4x ni adalah huruf X. 8y adalah Y. Negatif 7 ni ada tak pemboleh ubah? Tiada pemboleh ubah. Okey, jadi perkali di sini untuk X, okey, sama tadi kita dah belajar kan perkali dalam perkali daripada sebutan. Okey, untuk X ini perkalinya adalah 4. Untuk Y ini perkalinya adalah 8. Okey, untuk perkali negatif 7, pemboleh ubah tiada, jadi negatif 7. Yang ini, negatif 7 ini kita sebut sebagai pemalar. Kenapa? Sebutan yang tidak mempunyai pemboleh ubah dikenali sebagai pemalar. Jadi tolong ingat, kalau satu ungkapan algebra dia tak ada pemboleh ubah. Okey, maksudnya dia tak ada huruf pada nombor itu. Contohnya negatif 7 ini dia tak ada huruf. Dia tak ada pemboleh ubah. Maka negatif 7 ini dikenali sebagai pemalar. Okey, kena ingat pemalar kalau tiada pemboleh ubah. Okey, jelas? Tadi kamu dah belajar tentang sebutan dalam ungkapan algebra. Kemudian kita dah lihat perkali dalam sebutan algebra. Dan juga yang ketiga ialah berkenaan dengan pemalar. Okey murid-murid, yang terakhir subtopik 5.1 yang kita perlu tahu berkenaan dengan sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey, kalau serupa, okey, bahasa Melayu sinonim dia adalah yang samalah, serupa, sama.
Okey, tidak serupa mestilah dia tidak sama, berbeza. Tidak sama ataupun berbeza. Okey, macam mana kita nak tentukan sebutan itu adalah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa? Baik. Okey, ada dua syaratnya. Okey, untuk sebutan serupa, perhatikan syarat yang pertama, dia mesti pemboleh ubah yang sama. Syarat yang kedua, kuasa pemboleh ubah itu juga sama. Apa yang dikatakan dengan kuasa pemboleh ubah? Contohnya, A kuasa 1 ataupun sama dengan juga A sahaja. Okey, yang ini adalah kuasa pemboleh ubahnya 1. Tapi kalau cikgu letak sini A kuasa 2, yang ini adalah kuasa pemboleh ubahnya adalah 2. Okey, ataupun A kuasa 3, ini pemboleh ubahnya adalah kuasa 3. Okey, jadi kat sini kita kena tentukan kuasa dia mesti sama. Contoh contoh sebutan serupa 8W dan 3W. Untuk sebutan serupa dan sebutan tidak serupa, dia kena buat perbandingan antara 2 atau 3 pemboleh ubah. 2 atau 3 sebutan. Contoh yang ni 2 sebutan. Okey, 8W dan 3W. Adakah 8W dan 3W ini adalah sebutan serupa? Ya, sebutan serupa. Kerana apa? Pemboleh ubahnya sama. Apa pemboleh ubahnya? Oh, dua-dua gunakan W. Nombor berbeza tak apa. Yang penting pemboleh ubah. Huruf ni mesti sama. Dia kategori sebutan serupa. Kemudian, kuasa pemboleh ubahnya sama. Perhatikan. Ini soalan nombor 2. Ini soalan nombor 1. Ini soalan nombor 2. 2K kuasa 2 dan negatif 7K kuasa 2. Kedua-dua sebutan ini mempunyai pemboleh ubah yang sama, iaitu K. Okey, dua-dua ada K. Kuasa dia pun sama, kuasa 2, kuasa 2. Jadi dia kategori sebutan serupa. Okey, macam mana pula sebutan tidak serupa? Dia sebaliknya lah. Kalau sebutan tidak serupa, pemboleh ubahnya tak sama. Maksudnya huruf dia tak sama. Kalau huruf tak sama tu, itu kategori sebutan tidak serupa. Tengok ni, negatif 9M dan 5W. Maksudnya sini M, sini W. Jadi dua sebutan ini kita panggil dia sebutan tidak serupa. Dan yang keduanya, tengok ini kuasa 1, ini kuasa 2, ini kuasa 3. Perhatikan, walaupun huruf yang sama, tetapi kuasanya berbeza. Kuasa pemboleh ubah tidak sama. Ini pun ketiga-tiga sebutan ini kategorinya sebutan tidak serupa. Okey, sebutan tidak serupa. Kenapa? Walaupun pemboleh ubahnya sama, tapi kuasa dia tak sama. Tapi kalau kuasanya sama, contoh macam ini kan, nombor huruf dia sama, kuasa sama, dia sebutan serupa. Jadi kena jelas lah. Tapi kalau katakan soalan A kuasa 2. Okey, kemudian B kuasa 2. Kuasa sama, huruf pun tak sama. Ini pun kategori sebutan tidak serupa. Okey, jelas Okey, itu saja untuk subtopik 5.1 video yang kedua cikgu ini. Okey, video yang pertama kamu dah belajar tentang ungkapan algebra. Kemudian kamu dah lihat bagaimana kita nak terbitkan ungkapan algebra berdasarkan situasi yang diberi. Kemudian video cikgu yang kedua ini, cikgu dah terangkan tentang sebutan dalam ungkapan algebra. Kemudian kamu dah lihat pekali dalam sebutan dan juga pemalar. Dan yang terakhir berkenaan dengan sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum.